Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wassayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Jihazul Madihah, muka surat 54, baris yang ke-6 daripada atas. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan dipardukan dia kan solat jenazah di Madinah pada awal hijrah, tiada dipardukan di Mekah. Maka dari kerana itulah ditanam akan Siti Khadijah dengan ketiadaan disemayangkan atasnya, atas Khadijah. Dan pertama-tama yang semayang Nabi SAW di Madinah akan As'ad bin Zararah. Dan pertama-tama orang yang disemayangkan di atas kuburnya ialah Birru ibnu Ma'rur. Dan pertama-tama orang yang disemayangkan atasnya Ghaib itu ialah Najasyi. Najasyi dengan huruf shin, tinggal titik 3. Bermula fadilat semayangkan orang mati itu amat besar sebagaimana yang datang pada hadis. Setengahnya fadilat barang yang diriwayatkan oleh Muslim. Sabda Nabi SAW, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa salla 'alaiha summa tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratani min ajrin kullu qiratin mislu uhudin wa man shalla 'alaiha summa raja'a kana lahu misla uhudin. Mislu uhudin, mislu, jadi isim kana. Baik, kita sambung lagi tentang solat jenazah. Kita ulang balik, apabila berlaku kematian ke atas seorang Islam, sama ada kanak-kanak, dewasa, laki-laki, perempuan, sekalipun orang yang fasik, maka wajiblah 4 perkara. 4 perkara ni dipanggil tajhiz. Tajhiz itu maknanya menyediakan. Maknanya menyediakan mayat bila mati sampai dia ditanam. Itu yang tajuk kitab ini, Jihazul Madihah. Jihaz makna penyediaan, madihah maknanya yang terpuji. Ya, ini apa saja pun yang kita buat ikut peraturan syarak, maka terpujilah. Sekalipun tak ada orang puji. Ikut syarak terpuji. Jadi 4 perkara ini fardu kifayah, iaitu mandi, kapang, semayang, tanam. Ingat, mandi, kapang, semayang, tanam. 4 ni fardu. Sekarang kita masuk pula yang ketiga, iaitu semayang. Kerana telah lalu sebut mandi dan kapang. Jadi semayang ni lebih ramai orang buat. Mandi, kapang biasanya tukang mandi saja buat. Orang ramai tak buat. Kita tak mandi banyak, tak kapang banyak. Yang paling ramai orang buat ialah semayang. Semayang. Semayang ini dipardukan di Madinah pada awal hijrah, awal berhijrah berpindah Nabi dari Makkah ke Madinah. Tiada dipardukan, belum lagi dipardukan di Makkah. Maknanya sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi duduk di Makkah. Kewajipan-kewajipan agama itu mengikut tertib, bukan sekaligus. Tidak sekaligus, bukan mula-mula dia seru sekaligus dengan wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat. Tak. Dia berperingkat-peringkat. Sebab tu ayat yang terakhir mana telah sempurnalah segala perintah-perintah Allah diturunkan melalui kalam Al-Quran. Jadilah 30 juzuk. Jadi masa duduk Mekah belum diwajibkan semayang jenazah. Sebelum Isra' Mi'raj,
Wajib tak semayang 5 waktu? Tak. Nah, jadi umat Islam ni melakukan amalan-amalan yang lain yang sudah diwajibkan. Solat tak lagi ya. Sebab ibadat ini dia bukan ikut ulama. Nah, kita ikut perintah Allah dan Rasul. Ulama memberi penerangan cara ibadah yang betul. Nah, lepas tu jadi fiqh, jadi syariat dan sebagainya. Jadi maknanya sebelum berhijrah ke Madinah, umat Islam didoakan sahaja, tidak disolatkan. Kita solat berjenazah depan, semayang ramai-ramai. Bila start ni? Di Madinah. Dia ingat sejarah Islam, Madinah dulu ke Mekah dulu? Kan lama balik payah habis. Islam kita ni Mekah dulu ke Madinah? Mekah dululah, Nabi lahir di Mekah. Nah, bangkit menjadi Nabi 40 tahun umur, menerima wahyu di Mekah. Gua Hira tu di Mekah. Bukan Jordan. Faham? Jadi bermulanya di Mekah. Sebab tu ada beberapa kewajipan sudah bermula di Mekah. Dan banyak kewajipan yang telah sampai di Madinah, maknanya telah dibuka kota Madinah, umat Islam sudah penduduk di Madinah, barulah datang perintah wajib. Antaranya wajib semayang jenazah. Nah, jadi kalau katanya dah, kalau umat Islam yang belum daripada hijrah dah mati di Mekah itu didoakan. Faham lagi? Dah kita semayang ni doa juga. Cuma lebih khusus dengan berdiri, nak dimasukkan doa itu di dalam solat. Ada pun dulu sebelum wajib doa itu juga, tapi di luar solat. Sebab tu kata ulama, jika kita tak dang nak solat, kita doakan. Jadi sama macam jenazah umat Islam sebelum hijrah, tidak disolatkan, didoakan. Kita tak dang mayang jenazah, doa pun tak kau. Bengong tu. Juh tak kita. Tak pakai kawan sungguh kata. Padahal kawan dia. Nak 2 tahun duduk rapik, duduk saing. Nak dengar meninggal memang tak dang nak pergi pasal nu di Batu Pahat tau. Jauh nak dah doa. Nah, ada juga. Jadi bila kita doakan orang semua, nanti kalau kita mati, insya-Allah ramai orang doakan kita walaupun tak solat. Faham? Dan tujuan solat jenazah bukan solat tu. Allah memadai dengan solat 5 waktu, membesarkan Allah. Nah, tapi kerana doa tu dalam takbir yang ketiga. Kerana itulah dia kata ditanam akan Siti Khadijah dengan ketiadaan disemayangkan atas jenazah Khadijah. Khadijah ini siapa? Isteri Nabi. Faham? Kalau tanya siapa Khadijah, isteri Nabi. Aisyah isteri Nabi. Jangan kata janda Nabi. Tak betul. Lain pada Nabi, kalau mati isterinya janda. Nabi tidak janda. Isterinya tetap bergelar isteri. Batu dalam kitab fiqh, kitab hadis, kitab nahwu, kitab balaghah, kitab tafsir. Faham? Siapa dekat isteri? Zaujatun Nabi. Sebut nama Aisyah, Zaujatun Nabi. Sebut nama Khadijah, Zaujatun Nabi. Dia tak kata janda. Faham? Kalau sahabat mati, isteri sahabat janda. Kita boleh nikah tak? Boleh. Kalau kita dang lagi lah. Isteri sahabat tu panjang umur 1500 tahun. Contohnya siapa zaman sekarang hidup lagi, kita boleh kahwin tak dengan dia? Boleh. Kerana janda nak sah nikah dengan seorang yang pernah bergelar isteri, mesti dia berstatus janda. Kalau berstatus isteri, tak sah. Maka isteri Nabi, azwajun Nabi, boleh tak kita nikah? Tak boleh, pasal tidak janda. Lalu dimuliakan lagi dengan gelaran Ummahatul Mukminin. Segala ibu-ibu kepada orang-orang mukmin. Kenapa? Sehingga dikatakan isteri Nabi ini status dia dengan kita umat seperti kita dengan mak kita. Kita dengan mak kita boleh kahwin tak? Faham? Wajib tak kita muliakan?
wajib. Maka kita tak boleh kahwin dengan isteri Nabi, wajib muliakannya. Cuma tak makan saka. Faham lagi? Dan pertama-tama yang disemayang Nabi di Madinah ialah As'ad bin Zararah radhiyallahu an. Mana pertama-tama tu mana orang yang pertama jenazahnya disemayang di Madinah ialah As'ad bin Zararah. Nabi semayangkan dia. Allah Rabbi, kalau Nabi semayangkan dia, Nabi semayang ni Nabi berdoa tak untuk mayat tu. Doa Nabi makbul. Doa kita tak tahu. Doa kita nak tahu makbul tak makbul, mu balik di rumah, mu tengok cermin. Tengok muka mu. Tu tak baru mula jawab makbul ke tak. Macam kunci belong tu saya kau muka. Faham lagi? Nah, sebab tu kena banyak rendah diri, tak usah takabur. Faham? Dan yang semayang, dan yang pertama-tama orang yang semayangkan di atas kuburnya Al-Birru ibnu Ma'rur radhiyallahu an. Dalam Islam orang pertama disemayang jenazah atas kubur. Guna pula semayang atas kubur. Dengar baik-baik. Semayang jenazah ini ada 3 cara. Yang pertama, kita berdiri beramai-ramai, jenazah letak di depan. Faham lagi? Jenazah banyak pun depan. Yang kedua, jenazah sudah ditanam, maka kita berdiri di kuburnya menghadap jenazah dan menghadap kiblat. Okey. Yang ketiganya, jenazah ghaib, tidak ada di depan kita. Sama ada di depan betul hakiki ataupun di dalam kubur, tak ada. Jenazah ada di mana? Jenazah ada di Mekah. Faham? Yang nak sembahyang dua yang burung. Itu dipanggil ghaib. Apa makna ghaib? Ghaib dalam bab ini maknanya tidak ada di hadapan. Faham? Jangan ghaib dalam bab silap mata. Ting, tak ada. Itu lain. Faham lagi? Ghaib maksudnya tidak hadir bersama. Ingat dah? Jadi kalau kita balik di rumah, tak dah orang tanam dah, pergi sembahyang atas kubur. Nampak? Sembahyang atas kubur. Ramai orang dia tak dah, dia tak sembahyang. Dah dia lewat, masa mak dia mati, pukul 12 malam, dah buka jaket bah. Esok pagi baru beli jaket bah nak balik. Faham? Sampai sini pukul 6 petang, orang tanam dah. Dah dari semalam, takkan nak tunggu. Orang tanam lepas Zuhur. Dia sampai pukul 5. Dia turun tu, nangis. Nangis lah anak. Buat apa? Tanang dah mak dia, tak sempat solat. Tak solat. Dia panggil anak, unyek. Sebab apa tak solat? Dia orang tanam. Tu kata orang suruh belajar agama, muduk tengok tadi bising, layang. Lepas tu tak tahu ke hukum. Dah kalau mudak dah, pergi aku pun mayang. Makmu tu, beranak kamu. Kamu anak buluh betul. Jumpa dalam buluh. Tahu tak? Tulis dalam Facebook ni. Nampak? Sedih, tak sempat solatkan jenazah mak. Bas sampai pukul 5, dah siap tanam. Tengkorak kering kau. Apa dah semayang atas kubur? Mana bodohnya. Tahu tak? Makmu tu, mayang atas kubur. Dah tak belajar agama. Orang duk ngajar, tengok di ramai. Orang macam kamu, aku tengok wayang. Orang buka kitab dia duduk main TikTok. Lepas tu wadah pakai mampu. Makmu tu apa nak main atas kubur? Boleh ke main atas kubur? Bung, tumbuk suci. Monek gerang orang gini, lugar. Gaji 3-4 ribu, makan ketarah macam lembu banyak. Tak tahu ke benda hukum. Makmu takkan, lepas tu belajar. Bukan kata mak kita orang lain pun kita tak ada, macam main atas kubur. Dah boleh mayang atas kubur, semayang gaib. Ni kubur, ni kiblat. Kita berdiri belakang kubur ni. Menghadap ke kiblat. Dan mayang mana? Jangan dah atas kubur. Atas ni. Nama renjang dengan batu nesang boleh pedah. Siapa dah semayang? Mak dia, ayah dia, abang dia tak okey. Dia kata tak dah. Apa? Orang tanang. Dah tak belajar ke syariat semayang atas kubur. Faham?
Siapa ada 15 minit? Tak. 5 minit dah apa? Pergi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Besar? Dia tu boleh ke semayang atas kubur? Jadi yang pertama semayang di atas kubur jenazahnya iaitu kubur siapa? Iaitu kubur Al-Birru Ibnu Ma'rur. Ini yang pertama Nabi semayang. Ada dulu sekali orang bubuh gambar dalam Facebook, gambar ayah cik duk gua jadi semayang atas kubur. Boleh dalam Facebook. Kerana tak sempat ketika disemayangkan, ayah cik tak sempat sampai lagi. Bila sampai dah tanam, dia pergi semayang 3 orang atas kubur. Oh, ramai netizen kata, nampak ajaran sesat solat atas kubur. Ramai pula komen sokong. Nak kan ni bapak jahil. Nampak tak? Patut tanya dah mu tu bodoh. Tak usahlah kata sesat, tanya dulu apakah hukumnya, saya tak faham. Boleh ke tidak? Oh tu. Ajaran sesat. Tok guru sesat dia betul. Nampak kan ni. Kalau jadi kambing ke boleh makan kedarah. Nak. Ni jadi orang tak pakai kawan. Nak jual tak kau nak beli. Dan orang yang pertama disemayangkan atasnya gaib itu ialah Najasyi. Raja mana? Raja Gubernur Habsyah. Najasyi ini di Yaman. Okey. Yaman ini di bawah semenanjung Arab, Jaziratul Arab itu atas dia Saudi, bawahnya itu Yaman, ujung sebelah kanan itu Oman, kemudian baru UAE, baru ada Bahrain, kemudian baru Qatar, kemudian Kuwait. Itu semenanjung Jazirah Arab. Okey. Maka Gubernur Najasyi, Raja Najasyi ni dia mewakili bagi maharaja Kristian di Ethiopia. Faham tak ke? Kerajaan Ethiopia besar masa tu. Kerajaan besar. Afrika, Ethiopia tu di sebelah Laut Merah. Afrika, sudah benua Afrika. Jadi dia berkuasa ke atas Yaman. Jadi Yaman ini rajanya Najasyi, raja maharaja besarnya Ethiopia. Yang bersambung dengan Somalia tu. Somalia, Ethiopia, Eritrea, tu yang ujung tu tahu tak? Tak tahu, negara-negara Afrika tahu tak? Tak apa, balik tengok Google Map. Okey? Dapat pengetahuan tak? Maka dia sebagaimana Ethiopia beragama Nasara, maka Raja Najasyi juga beragama Nasara. Kemudian diislamkan oleh para sahabat dan masuk Islam, alhamdulillah. Dan tak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jumpa. Rasulullah di Madinah, Najasyi di Yaman. Okey? Jadi apabila diberitakan kepada Nabi bahwasanya Najasyi telah meninggal dunia, maka Nabi pun mengerjakan solat jenazah gaib. Faham lagi? Itu orang pertama Nabi kerja solat jenazah gaib. Maka solat ini disyariatkanlah. Jadi bila kita tak boleh nak pergi jauh, buatlah solat gaib. Kita dengar kawan-kawan kita mati, duduk mana? Batu Pahat, duduk Tanjung Malim, duduk Teluk Intan, mati, duduk Kodiang, duduk Perlis, duduk di Baling, Sik Kedah. Kita tak boleh nak pergi Dadang, kita semayang di Terengganu, semayang gaib. Mayanglah rumah kita seorang, nak pergi dalam masjid boleh. Tak ada mayat depan. Faham? Masa takbir tu Allah, ya Allah aku semayangkan jenazah si fulan bin sebulan secara gaib dengan 4 takbir kerana Allah Taala. Faham? Gitu kan. Sebut nama jenazah. Faham? Siapa dia? Jangan Allah aku semayangkan jenazah ada 2-3 orang tapi tak tahu mana seorang. Faham? Kena ta'yin lah. Qasak, ta'arud, ta'yin. Faham? Contohnya, kalau yang jenis keluarga kita, tak payah sebut nama boleh.
Contoh mak kita mati Mekah. Dia haji mati. Kita duduk sini dia yang burung. Takbir. Allah, aku sembahyangkan jenazah. Secara gaib. Aku sembahyangkan jenazah ibuku secara gaib dengan 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Bayang macam biasa sini. Bayang jenazah, jangan bayang lahu. Faham lagi? Tak ada rokok, tak ada sujud lah. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, tahiyat. Tahiyat selawat macam dalam tahiyat. Allahu Akbar, doa kat atas mayat. Allahu Akbar, salam. Okey, mudah tak? Mudah buat. Mulai sekarang kawan kita, saudara kita kalau ada jauh, nak mayang gaib. Mudah-mudahan nanti orang sembahyangkan kita pula. Betul tak? Kita kalau tahulah bila kita mati, ada seorang je yang makbul doa. Dia seorang yang nak sembahyang. Cukup dah. Contoh, kita tahu dah. Malaikat bagi khabar kita, kaki kalau mau mati, musuh orang ni yang sembahyang. Pasal dia seorang yang makbul. Kita pun bila kita mati, dia seorang yang sembahyang. Kita okey tak? Cukup kan tak? Tapi kita tak tahu mana makbul, kita nak lebih ramai orang solat. Kita nak lebih ramai orang berdoa. Betul tak? Mudah-mudahan lebih banyak yang makbul. Faham? Dah kena ada wuduk dah solat gaib. Kena ada wuduk lah. Nak? Solat jenazah. Bermula fadilat semayangkan orang mati itu amat besar. Baik, apa kelebihan solat jenazah? Besar dia kata. Sebagaimana yang datang pada hadis. Setengah hadis. Jadi dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis ada riwayat kelebihan solat atas mayat. Bila dia kata setengahnya, menunjukkan hadis tu banyak. Bukan satu hadis. Faham? Kalau iaitu, maka satu hadis je. Tapi kalau setengahnya, maknanya sebahagian daripada hadis tersebut, mana ada lagi hadis yang lain. Aku nak sebut saja kata pengarang, iaitu barang yang. Kalau barang dalam ilmu hadis, makna hadis. Terjemah barang tu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, mana Imam Muslim, sabda Nabi SAW, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha summa tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratani min ajrin kullu qiratin mislu uhudin wa man shalla 'alaiha summa raja'a kana lahu mislu uhudin. Artinya barang siapa keluar bersama jenazah dari rumahnya seorang dan semayang ia orang itu atas jenazah, kemudian mengikut ia orang itu akan jenazah hingga ditanam akan jenazah, adalah baginya orang itu 2 qirat dari pahala, tiap-tiap 1 qirat seumpama bukit Uhud. Dan barang siapa semayang ia barang siapa atas jenazah, kemudian pulang ia barang siapa, adalah baginya barang siapa itu pahala umpama 1 bukit Uhud. Baik, bukit Uhud ni di mana? Di Madinah. Jangan pergi cari Mekah pula. Itu baik jalan kaki Pamayasa nak pergi cari bukit Uhud. Balik minggu depan tak jumpa. Di Madinah itu kata peperangan Uhud, tepi bukit Uhud tu lah. Bawah tu lah pemanah-pemanah meninggalkan lokasi pemanah. Ada nampak batu-batu depan. Jadi gunung Uhud ni lebih kurang 1000 kaki tinggi, lebih kurang tinggi bukit besar, tapi lebarnya 7.5 km. Bukit besar 1 kilo lebarnya tu. Lebarnya tu 7.5 kilo. Jadi sebesar gunung Uhud itu, dia panggil gunung Uhud panggil tak? Sebab orang Arab panggil Jabalun Azim, bukit yang sangat besar. Dan dia juga dipanggil gunung kerana tingginya 1000 kaki. Cuma dalam bab gunung, ilmu gunung lah. Kalau sebelum tahun akhir 70-an, yang dikategorikan gunung ialah yang sampai 1000 kaki dan atau lebih. Tetapi mulai tahun 79, Persatuan menetapkan ukuran-ukuran bukit dan gunung dunia, menetapkan mestilah berukuran apa benda ni 600 meter dan ke atas. Faham lagi?
Oleh kerana itu, yang 1000 kaki sudah tidak berstatus gunung. Kerana apa? Kerana 600 meter kali 3 berapa? 1800 kaki ke atas baru gunung. Dulu gunung sebelum tahun 79, 1000 kaki sudah gunung. Okey? Itu masalah gunung. Bermula segala rukun. Baik, gini. Nabi kata barang siapa yang pergi semayang atas satu mayat. Tak kira lah mayat orang yang burung, mayat orang cabang 3, mayat orang losong, mayat orang benda mana, faham? Dia pergi semayang. Lepas dia semayang mayat tu, summa tabi'aha, dia ikut pula mayat. Bukan mayat ikut dia. Dia yang ikut mayat. Dia buat mana? Mayat jalan, tak orang usung lah. Orang usung mayat nak pergi mana lepas mayat? Pergi robbery. Dah, pergi kubur lah. Faham? Jadi maksudnya, lepas kita semayangkan mayat, sama ada semayang itu di rumah mayat, tuang dia, rumah si mati, atau di masjid, atau di syurga. Lepas tu kita berjalan pula ikut mayat atau ke kubur. Bukan atau saja, Nabi kata ada syarat. Kerana beberapa hadis disebut hatta tudfana. Bukan sampai ilal qabri saja. Bukan sampai kubur kita pun lari. Tak. Hatta tudfana. Sampai ditanam akan mayat itu. Mana sampai habis ni nah. Faham? Baru kita balik. Maka Nabi kata falahu qiratan min ajrin. Orang ini dapat 2 qirat pahala. Qirat tu apa? Qirat itu satu ukuran untuk kira pahala. Kalau kira timbangan kita pakai kilogram. Kalau jarak kita pakai kilometer. Faham lagi? Tapi kalau pahala kita panggil qirat. Nampak? Kalau angka kilometer, berapa kilometer pahala? Tak, berapa qirat. Okey? Dapat 2 qirat. Tetapi jika orang itu hanya semayangkan saja, sama ada disemayangkan mayat itu di rumah si mati, atau masjid dan sungai, atau letak dewan balai raya, dan dia tak ikut jenazah ke kubur, dia balik. Atau pergi kerja tak lain, dia hanya semayang saja. Falahu qirat. Maka dapat 1 qirat saja. Yang tadi ikut kubur 2 qirat. 1 qirat banyak mana? Dalam hadis-hadis yang lain, orang tanya, ya Rasulullah, kam qirat? Banyak manakah bilangan qirat itu? Kami tidak faham. Itu sahabat Nabi tanya. Padahal qirat itu bahasa Arab. Sahabat pun tak faham. Makna kena bertanya. Faham lagi? Jawab Nabi, qiratun mislu Uhudin. 1 qirat sama dengan gunung Uhud. Ada riwayat lain mislu Jabalin Azim, 1 qirat sebesar gunung yang besar. Bukan sebarangan gunung. Faham lagi? Jadi orang yang solat jenazah dapat 1 gunung pahala. Banyak segunung. Faham? Sebab apa banyak sangat? Dosamu banyak. Nak biar timbang dosamu besar-besar lautan. Tak, mu pula kaki pula boleh pahala besar-besar wah keku. Tak gerak nak lawang lagi. Faham? Betul tak? Dosa kita kan banyak kan? Dosa mata, dosa tangan, dosa lidah, dosa kaki, macam-macam dah. Maka batu pahala-pahalanya besar-besar. Supaya letak atas timbangan belah kanan lagi, mengalahkan dosa kita yang besar-besar. Jadi kalau yang hak jemaah solat jenazah, set semayang mayat tu kan, daripada umur 20 bapak mati solat mayat orang. Betul tak? Hak cabang 3, hak seberang baru, hak losong. Dia tu daripada umur 20 tahun 80-an sampai mati. Semayang mayat orang. Banyak orang semayang. Dah kita tanya sehari aja 3-4 jenazah. Kalau tak ada orang mati nengung. Jadi boring. Dah malang dia. Macam kita lah. Kita duduk baca Quran kat rumah. Dah ada api padang. Baca Quran tak boleh gelap. Nengung itu. Jadi orang yang main jenazah 40 tahun mayatnya. Daripada umur 25 sampai umur 65 ni kan. 40 tahun. Sehari 3 mayat. Semayang sebesar gunung Uhud. Dah 3 gunung sehari. Dah 25 tahun. 45 tahun. 40 tahun. Betul tak? Banyak dah pahala. Tapi kalau minta anak dara orang kau tak beri. Biar pahala besar gunung pun. Dia minta anak dara orang. Mak dia tanya, dah kerja 2 aneh abang.
Kita dak kerja makcik banyak-banyak. Banyak-banyak dah kau cetong. Faham tak ke? Nak tangguh anak aku warna, nak beli iPhone 14. Faham tak ke? Banyak-banyak. Dia molek sapu saja boleh. Witi dah ingat boh. Faham tak ke? Tak? Banyaknya pahala dia. Betul tak? Ada. Dah tu dia terima piti macam saya cakap barang tak dapat. Faham? Nampak yang tahu barang dalam hati dia nak piti ke dia bersemayang, yang ikhlas ke tidak Allah je. Ya'lamu ma fi sudur. Faham? Mu tahu tak dalam hati orang? Ada tak salah cakap. Faham lagi? Bukan tulis atas belakang. Persatuan semayang mayat dak ikhlas dua yang burung. Itu lain. Dia tulis dak atas belakang. Jadi boleh jadi dia ikhlas. Orang beri dia duit, dia terima. Boleh jadi dia riak, dia nak dunia. Islam ajar kita bila tidak ada nampak mana-mana bukti, sangka baik ada dulu. Faham lagi? Banyak pahala dia. Bak tahu bergunung-gunung akhirat kaki. Betul tak? Gunung Uhud. Dan barang siapa semayang atasnya kemudian pulang ia dan ada baginya pahala umpama satu bukit Uhud. Kalau balik saja semayang saja tak pergi kubur pun satu bukit dah. Maka bermula segala rukun semayang atas mayang itu 7 perkara. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan derma. Semangat tuan-tuan dan puan bagi masjid lama durian burung Masjid Al-Ikhlas kita ini, iaitu kita akan gunakan untuk pengisian tabung pengurusan masjid dan kepentingan maslahat umat Islam sekitar. Petugas sila bangun macam biasa menggunakan karung warna putih bank muamalat seperti ini untuk menderma. Pelan-pelan kutip. Kerana kadang-kadang orang penderma tak sempat nak ambil duit, dia lari dah. Tunggu depan dia, lagi dia tak bagi, jangan lari. Bagi yang nak bank in melalui akaun, ada tertera di dalam live Facebook bawah tu, kita bubuh dari bawah tu, bawah skrin, iaitu bank muamalat nombor akaun 130-496-8714. Yang nak belum nak tolong bayar bil air masjid boleh juga, iaitu nombor akaunnya 050-7571-78-1967. Kita takkan buang nombor akaun itu di dalam skrin di setiap kuliah. Soalan ada lebih kurang 20 soalan malam ni. Pelan-pelan bagi. Baik, kita tengok soalan. Soalan yang pertama, betul tak pendapat kena qada dulu amalan yang wajib kita tinggal, baru boleh kita buat yang sunat? Lebih afdal gitu ke? Acu tolong jelaskan sikit. Terima kasih. Baik. Betul tak orang kata, kalau kita ada tinggal yang wajib, kita kena buat yang wajib itu dulu
Yang ini qada sebelum kita buat yang sunat. Jawabnya betul. Nampak? Kerana yang wajib itu didulukan daripada yang sunat. Nah. Kaedah kita ma furida muqaddamun ala ma yusannu. Barang yang diperdukan mesti didulukan daripada barang yang disunatkan. Jadi sama macam aurat. Tutup aurat itu wajib tak? Wajib lah. Pakai kopiah sunat itu sebagai zinah perhiasan. Kita pakai kopiah terbaik, beli di Turki, kopiah tarekat. Tapi tak pakai seluar. Jadi jalan pada. Hak fardu tak buat, kita buat hak sunat. Okey? Itulah bandingannya. Nah, kita tak puasa Ramadan, kita puasa Ashura. Faham lagi? Jawabnya go back yearly, balik awal. Nah, nak puasa Ashura, kena puasa Ramadan. Nah, baru betul, baru dikira. Okey? Begitulah kalau kita solat ba'diyah dan qabliyah dan ba'diyah. Tapi tak solat Isya. Faham lagi? Jengkreng lah. Nah, jadi kalau ada tinggal, siapa tinggal yang wajib, maka wajiblah dia qada. Siapa tinggal yang sunat, maka sunatlah dia qada. Maka bila sampai ada satu masa kita berkesempatan hanya nak buat satu saja amalan, maka wajib dulukan yang sunat. Kerana itu kalau ada ustaz-ustaz mari mengajar, tak boleh sembahyang sunat melainkan setelah habis qada yang fardu, pendapat itu benar. Nah, cuma ada satu lagi pendapat, dibolehkan, diberi kelonggaran dengan syarat jangan tinggal qada yang fardu. Faham lagi? Itu khilaf, itu memberi kemudahan bagi kita umat. Okey. Soalan seterusnya, adakah betul keturunan Nabi ramai di Malaysia? Jawabnya, bukan saja keturunan Nabi. Kalau nak tanya, nah, di mana-mana keturunan Nabi ni ada. Nah, di Mesir ada keturunan Nabi, bukan saja di Madinah. Nah, tapi paling ramai di Madinah. Dia tak tepat dia. Dia wafat di sana, anak-beranaknya duduk di sana. Nah, di Yaman ramai keturunan Nabi, di India ada keturunan Nabi, di Pakistan pun ada, di Malaysia pun ada, di Indonesia pun ramai. Nah, dia gitu. Bukan siapa Malaysia saja ramai. Cuma kalau di Malaysia ni biasa orang panggil, kalau keturunan Nabi Tok Said, itu Tok Said tu keturunan Nabi lah. Kalau di Indonesia orang panggil Habib. Faham lagi? Orang panggil Habib. Dan bukan semua keturunan Nabi itu namanya bermula dengan Said. Ada yang tidak menggunakan Said, ada yang menggunakan Syarif, ada yang tidak menggunakan Syarif ataupun Said. Nah, itu masih mengikut keturunan. Okey? Asalnya mereka memang keturunan Nabi. Nah, saya buat kuih hantar kedai dengan harga RM2. Harga jualan, penjual ambil cas 3% sebukuh, jadi saya dapat RM1.7. Penjual dia tambah lagi 5% atas sebukuh, jadi dia jual RM2.5. Di sini dia dapat 2 kali untung atas cas jualan dengan untung tambahan. Bagaimanakah hukumnya? Baik, kita buat kuih RM2, pekedai pergi jual RM2.5. Kita hantar kuih RM2 ke kedai orang. Kita tak ada kedai, kita buat je. Pekedai tu jual, kalau orang beli RM2.5. Faham lagi? Apakah hukumnya? Hukumnya harus dengan syarat pembuat kuih itu menjual harga kuihnya itu RM2. Saya jual kuih ini dengan harga RM2. Pekedai beli dan bayar RM2. Kemudian bila ada orang beli, dia nak jual di harga RM2.5. Boleh? Okey? Yang tak bolehnya, orang yang hantar kuih itu tidak jual kuih, baru letak kuihnya saja. Dia letakkan kuihnya dan dia katanya pekedai, berapa harga yang dia nak jual ni? RM2. Tiba-tiba pekedai jual RM2.5, maka RM2.5 itu wajib diberi kepada tuan kuih. Tak boleh ambil di pekedai. Melainkan tuan kuih kata, saya hanya nak RM2. Kalau jual harga lebih daripada RM2, jadi milik penjual. Baru sah. Ini ramai doktor sini. Faham lagi? Ikut suka dia Bang Biti. Nah, dah lah RM2 asal, pergi potong pula jadi RM1.8. Lagilah haram. Hak orang. Nah,
Lepas tu macam mana menjual ke dia? Nak jual RM1.8 ke RM2? RM2. Dah tu dia bayar RM1.8, dia berhutang 2% atas satu kuih. Lagi tak bayar hutang itu, tak sah. Hati-hati nak talak kuih, kedai apa semua barang-barang ikut suka, jangan. Jangan ikut hukum orang pakai ramah. Hak ramah buat gitu dah. Hukum syarak gitu. Kalau nak pakai ikut hukum orang ramah, tak payah turun Nabi je. Faham lagi? Pakai ikut sih. Nah, hati-hati. Soalan seterusnya. Imam baca Fatihah sebut huruf sin, bunyi huruf sa. Tukar makna atau tidak? Sah atau salat bacaan Fatihah? Salah ataupun tidak? Begini. Dalam bacaan Fatihah, jika menukar baris, hukumnya haram. Jika menukar huruf, hukumnya haram. Adakah batal solat? Jawabnya ya, jika mengubah makna. Dan jika tidak mengubah makna, tidak batal solat, tapi perbuatan itu haram. Kerana turun itu dengan huruf sin, maka dibaca dengan huruf sa dengan sengaja, berdosa. Dalam fiqh solat, jika mengubah makna, maka jadi rosak makna, maka baru batal solat. Faham? Jadi kena tahu juga qiraat lain. Nah, umpamanya ditukar huruf sa dengan huruf zal, zabsa. Patut siratal ladzi dibaca ziratal ladzi. Mana zai tu? Itu qiraat lain. Mu tak ngaji qiraat. Faham tak? Kadang-kadang tukar baris. Kita ingat tukar baris tak? Memang barisnya begitu. Contohnya siratal ladzina an'amta alaihim. Mim tu mati. Tapi qiraat lain mim itu hidup berbaris dhammah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita pun mufaraqah, ajar orang sesat. Mu yang sesat tak mengaji. Faham lagi? Jadi kena tengok. Yang kata ubah baris tadi tak masuk dalam qiraah yang mutawatir. Okey? Sebab bismillah, daripada bismillah sampai ke waladdallin itu ada orang panggil 10 qiraah. 7 qiraah mutawatir dan 3 lagi qiraah yang apa benda yang sah. Okey? Apakah hukum bayar saman motor yang disita sampai mudarat orang tak boleh pergi kerja? Dia kata polis sita motor je. Faham lagi? Sampai mudarat dia tak boleh pergi kerja. Masalah undang-undang peraturan yang dikenakan atas rakyat, jika telah diputuskan oleh Al-Quran dan hadis, maka pemerintah tak ada pilihan, wajib kena ikut apa yang ada dalam Quran dan hadis. Tapi kalau dalam bab sita ni tak ada dalam Quran dan hadis, maka terserah kepada pemerintah mengenakan satu peraturan, tapi jangan sampai membebankan rakyat. Okey. Jadi boleh kerajaan mensita kenderaan seseorang dengan sebab dia melakukan kesalahan. Okey. Tapi jangan tidak menzalimi. Kalau zalim tak sah di akhirat. Nampak? Kenapa disita? Kerana motornya curi, enjinnya curi. Dia buat tu lah sita. Lepas tu dia nak kata apa nak pergi kerja bayar. Memang motor curi. Tapi kalau orang tu motornya dia beli, insurannya dia bayar, road taxnya dia bayar, tapi cuma dia buat pelitnya lawa, fancy lawa lah, kena sita. Tak patut. Patutnya tahan motornya, mencari pelit yang standard, pasang baru boleh buat alik motor. Ni tak kena sita, itu sudah zalim. Faham? Tapi kalau memang yang jenis bawa motor memudaratkan orang lain, pemerintah ada hak sita kenderaan. Betul tak? Soalan seterusnya. Apakah orang perancang dia suka jeling kepada kita dan senyum? Kad nikah selalu situ. Saya banyak buat salah dengan orang, nak minta maaf rasa malu, ada cara lain tak? Minta maaf kalau depan-depan malu, guna media sosial atau WhatsApp. Saya malu nak minta maaf beradak dengan awak. Saya mengenai WhatsApp ni lah, awak maafkan kesalahan saya. Faham? Asalkan sampai permohonan maaf itu kepada ampunya badan. Okey? Dan kalau kita tak ada telefon dan sebagainya, tak ada surat, boleh dengan wakil. Faham? Kita wakilkan seseorang.
Soalan seterusnya. Bapa bila orang naik kereta susah nak berjalan ke orang lain tu baik simpang. Bila naik kereta perangai jadi lain. Pantang salah sikit dia maki habis kita. Dia tak serma negeri gitu. Kalau kita pergi di Kuala Lumpur 95%, okey, bila kita nak keluar simpang, kereta banyak, dia tengok je kita, dia akan berhenti untuk keluar. Mau pergi di Serambut ke, Brickfield ke, Gombak ke, Batu Cape ke, Selayang ke, Puchong ke, Shah Alam ke, PJ ke, Damansara ke, Ampang ke, Kampung Pandang, gitu. Mau keluar dari simpang, tak kira mari tu siapa pun, dia akan berhenti untuk kita keluar. Dia telah dilatih begitu. Tapi kalau Terengganu, mu nak tubik simpang gitu, mana mu telefon ke bini, suruh hantar nasi situ. Memang tak boleh makan darah dah mu, makan situ. Itu Terengganu. Terengganu ni bodoh sombong. Betul tak? Kereta-kereta, tapi kereta-kereta yang mewah-mewah, dia akan berhenti. Kita nak keluar simpang, dia tengok mari kereta mewah, BMW baru, dia akan slow untuk kita keluar. Mindset dia panggil. Faham lagi? Yang tak beri orang ni, jalur ni biasa kereta-kereta 3 utis 10,000. Myvi, Exia, Biza, Kace, tu dia sagonnya dia panggil. Bukan nak kata ke betul, tidak, tapi kebanyakan kita duk tengok ranking tu. Jenis tak beri orang lalu. Jadi dia mindset dia panggil. Dia oleh kerana terlampau ego, berasa hebat, dia sudah berjaya. Dia boleh membeli Exia, bayar 315 riyal bulan tu, cara loan. Dia rasa dia orang yang berjaya dalam alam ini. Faham lagi? Kereta dia 29,000 Orang lain disc brake tu 40,000 dah. Faham lagi? Tapi dah lah kan. Dia baru tu bilang negong. Sebab tu dia takkan orang wheel lalu. Dalam dia tidak pakai akhlak Rasulullah. Orang KL ikut akhlak Rasulullah. Kita daripada lane kiri sekali ada 4 lane. Kita salah lane nak masuk kanan balik, semua kereta akan berhenti. Bukan berhenti lah, beri laluan untuk memudahkan kita masuk balik. Sini itu Terengganu. Memanglah bahasa Terengganu kedua terbaik dunia. Tapi kalau bawa kereta paling bodoh dalam dunia. Betul tak? Sombong, gong dan sebagainya. Dia nak masuk simpang, ambil side. Dia nak masuk simpang, ambil side. Yang orang ambil side ni kereta besar nak U-turn, ambil side. Dia nak U-turn, ambil side. Exia. Kereta besar pok langgang, ambil side. Ambil side kita ingat ke nak masuk kot ni? Dah nak ambil side nak kona. Sebab dia kira duduk dalam Exia, dalam Myvi, dalam Proton Saga, dia ingat Audi. Jadi ekor punya bonet panjang, bonet depan pun panjang. Dia berasa duduk berangang. Nak lagi? Mercedes. Nampak? Wagon. Dia berasa gitu. Audi RS6 dia ingat. 4 juta suti. Siapa ambil side? Bila ambil side, kereta break. Takut berlanggar. Ingat lagi mana ambil side? Nak Honda. Kereta macam ni. Ambil side buat om dia. Hidung kereta pun tak ada. Punggung tak ada sikit arang kereta. Tapi dia. Itu kita kalau boleh betulkan balik civic minded ni di Terengganu, kita jadi macam Kuala Lumpur, macam Jepun, macam orang putih. Bila ada orang nak keluar, kita bagi peluang. Sebab kita rasa azab ni tunggu di situ, orang tak bagi laluan. Nampak? Itu beli di Patah, kita beli benda apa anak nak makan. Parking kat sebelum Selekos Primula. Faham? Kereta hari Jumaat, ramai kereta. Banyak kereta. Bila dah kita dah beli, kita nak keluar balik. Kereta banyak. Bila banyak, takkan nak tunggu situ pakai esok. Bermakna kita akan cari ruang, ada renggang sikit jauh, kita akan masuk. Betul tak? Bila kita masuk, dia honk. Panjang. Tu tengoklah, muka dah lauduh. Bala tunggu. Kereta Proton Biza. Nak orang mana ke dia? Dia honk. Kita pun berhenti tu. Tengok orang, lagu mana orang nak tengok. Muncul tak turun ke dah. Kalau turun jeng hari tu. Nak pergi.
Pasal tubik gini dah. Bukan dia mari tu selapang. Golek tayar. Dak dia kira dia dulu. Rotek dia 80 yang ni seorang. Kita 4,000 lebih bayar. Dia 80 yang rotek ni seorang. Tak erti bahasa. Aneh. Bukan orang bandar, tak ada dia tengok kereta tu bandar. Pasal nampak macam keruh kat kering. Faham? Kita kenal kereta orang bandar hidup gitu. Mari nerung mana jadi pelik. Perangai huduh. Kita beranglah perangai huduh tu. Ingat? Mak kita kalau dah siapa-siapa nak tubik, mak kita nak tubik, orang lain tolong berhenti. Suka tak kita? Jadi kalau mak orang lain nak tubik, kita tolong berhenti. Kita tolong slow. Orang piping tangan anak duduk tengah lain putih. Ni pakat laju kok. Sium. Padahal slow supaya dia boleh litah. Budak kek ada. Tak. Tapi kata-kata murah tak dia? Macam ayam. Gong. Aku dah boleh tebang main pun. Nampak Honda Accord baru sikit, slow. Erti bahasa. Ngaji tinggi. Ni hak kelas pakai basikal, dah pakai kereta. Jadi gitu. Saya kemas almari pakaian lama dan saya terjumpa beberapa helai baju dan seluar yang saya tidak tahu pemiliknya. Apakah status pakaian tersebut? Tak tahu siapa, tanya. Mau ada mulut kan? Seluar siapa ni? Dia tengok, robot siapa? Di mana? Rumah mana? Nak, tengok. Kalau mayat sudah 1000 tahun, wali Allah boleh tak kita semayangkan atas kubur itu? Masalahnya, jikalau kita nak semayang di atas kubur, siapa yang boleh semayang? Berlakulah pandangan yang berbeza di kalangan ulama fiqh. Faham lagi? Ada yang mengatakan orang yang boleh semayang atas kubur, orang yang wajib semayang ketika berlaku kematian. Dan ada pendapat yang mengatakan walaupun orang itu tidak wajib berlaku semayang ketika berlaku kematian, dia juga kalau dia hadir, dia boleh semayang atas kubur. Dan ada yang mengatakan sampai bila-bila pun boleh. Cuma tidak kubur para nabi dan para rasul. Okey? Jadi khilaf ulama rahmat. Soalan seterusnya. Apa pandangan Ustaz tentang hadi ni? Minallah. Tak tahu, tak kenal. Duduk di Durian Burung dan ke KL 2 hari atas urusan kerja. Balik dari KL, masuk kampung Durian Burung tapi teruskan hingga Pasir Panjang pukul 2. Adakah boleh lagi buat jamak? Tak boleh dah. Kita balik daripada KL, masuk balik Durian Burung. Mungkin tempat tinggal kita. Belum balik ke rumah. Kita sudah hilang nama musafir. Kerana sudah lalu dalam mukim tempat tinggal kita. Okey? Jadi musafir Pasir Panjang mungkin sembahyang macam biasa. Kerana awak sudah hilang status musafir. Tapi kalau dia balik daripada KL, dia tak lalu lagi Durian Burung. Dia turun highway ke Bukit Payung, pergi Pasir Panjang dulu. Faham? Tak apa. Ramai orang muda sekarang bermain game. Game ini ada promote tikam, penyembahan patung untuk teruskan progress game. Apakah pandangan Ustaz? Dia kalau dalam game itu disuruh kita buat benda-benda yang haram, hukumnya haram, dosa kecil, walaupun tidak dosa besar. Kerana itu berlatih melakukan perkara yang haram. Contohnya dia dalam game itu menjadi memegang watak dan dia dalam watak itu dia kena berzina dengan 3 orang perempuan untuk dapat beli senjata baru. Walaupun bukan perzinaan sungguh. Itu dipanggil maknanya membuat perkara-perkara yang membawa kepada kebiasaan melakukan maksiat. Jadi kaedah syadul zara'i ulama mengharamkan game seperti itu. Okey? Bila kita dah terbiasa bermain dalam game, nanti dalam alam realiti pun kita rasa macam tidak satu keberatan. Itu cara orang musuh-musuh Islam nak hancurkan Islam. Saya student, kalau saya beli emas saya perlu bayar zakat ke? Beli emas tak bayar zakat. Dengar baik-baik, yang kena bayar zakat ialah emas itu disimpan sebagai harta. Kita beli emas, contoh sekarang emas murah 250,000 sekilo. Faham? Kita beli 10 kilo. Contoh. Faham lagi? Jadi siapa yang ada emas lebih daripada harga nisab, iaitu 85 gram dan ke atas, bila cukup haul setahun kena keluar 2.5% zakatnya. Faham? Adapun bini kita pakai emas tak kena zakat. Okey, kerana itu perhiasan.
Melainkan dia pakai itu berlebih-lebihan. Maka menurut satu pendapat kena keluar kerana dia sudah sampai pada status pakai yang haram kerana banyak sangat. Apakah hukum orang yang tengok live Facebook kemudian dia komen gitu gini bab kuliah tapi dia tak mari sejid. Sedangkan mari masjid kuliah itu lebih baik. Kita khabar dah lah, kalau kita tak sempat ada pada alam realiti, maka kita gunakanlah kesempatan yang ada alam maya. Faham? Kita tak dang nak mari masjid, kita kena duduk bekerja di kilang. Kita jadi berjaga di macam mana jabatan malam dan sebagainya. Kita bukan orang yang boleh pergi ke masjid. Maka boleh tengok dengan live Facebook dan sebagainya. Dan jika kita berpeluang untuk hadir dalam majlis, maka jangan lepaskan peluang tersebut. Faham lagi? Komen tidak ditapis. Nampak? Siapa yang jaga kita? Yang jaga kita untuk komen ialah ilmu kita. Di antaranya ilmu kita, Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka tulislah yang elok-elok atau diam saja, tak payah tulis apa-apa. Situ yang membezakan orang yang berilmu dengan orang jahil. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu pengetahuan dengan orang yang tak ada pengetahuan? Orang yang tak ada pengetahuan, dia tulis ikut suka hati dia. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya selalu bawa anak saya ke masjid dan sembahyang di sebelah saya. Adakah putus pahala sah disebabkan anak saya? Semua ustaz yang kuliah di masjid mengatakan siapa yang datang berjemaah di masjid dapat 25 atau 27. Soalannya macam mana orang yang sembahyang 2 rakaat dengan imam, orang yang sembahyang dulu pada imam, orang yang sembahyang bersama dengan imam, orang yang sembahyang mengikut imam. Macam mana nak dapat 27? Adakah habis sembahyang baru dapat atau bagaimana? Kalau salah harap maaf, saya jahil. Baik. Dia kata dia nak tanya tentang solat berjemaah. Dia kata semua ustaz yang datang berkuliah bagi tahu kelebihan solat berjemaah 27 atau 25. Kenapa 27 atau 25? Kerana dalam hadis sebut 27, ada hadis sebut 25. Okey? Jadi kita tak ada mana-mana 26, 24 suku. Datang dalam hadis 27, hadis yang lain 25. Maka itulah yang banyak dibawa oleh asatizah kita. Faham lagi? Kemudian pula dia kata, adakah 27 ini kita dapat jika semua orang yang semayang? Sebab ada orang yang semayang dulu pada imam. Ada orang semayang, imam 2 rakaat, dah 2 rakaat dia baru sampai. Faham lagi? Begini, 27 itu dengan pemberian Allah. Ulama hanya buat kajian dan beri pandangan. Maksudnya kalau orang yang sempurna segala-segala yang sunat dibuat belaka daripada A sampai ke Z, insya-Allah dia dapat 27 kelebihan. Faham? Dalam kitab I'anah At-Talibin, dalam kitab Nihayah Syekh Ramli. Okey, dalam kitab Hasyiah Jamal. Dan kitab-kitab fiqh yang lain dia menyebut, maknanya di antara yang menjadikan 27 itu ialah kelebihan-kelebihan jawab azan, jawab iqamat, berdoa lepas azan, berdoa lepas iqamat, kemudian bangun ketika diqamatkan dan beratu dengan belakang imam, takbir selepas imam takbir, mendengar bacaan imam, mengaminkan imam, membetulkan shaf, semua sekali kalau kira 27. Jadi kalau kita ada tinggal satu, tinggal 26. Kita buang 2 tak buat, tinggal 25. Qadarnya begitu. Okey? Soalan seterusnya, dia bawa anak kecil, dia duduk sebelah dia. Adakah putus shaf? Jawabnya tak putus shaf. Dengar baik-baik. Ramai orang tak faham. Dia kata kalau budak kecil ada dalam shaf, orang tua putus shaf. Kok mana putus shaf ni? Wujud dia kata putus haid. Dengar baik-baik. Masalah kanak-kanak dan orang tua dalam shaf ini bukan masalah rukun sembahyang dan bukan syarat sah sembahyang dan bukan syarat sah berjemaah. Dia masalah fadilat, kelebihan-kelebihan. Jika semua makmum ada, iaitu imam, lelaki dewasa, perempuan, kanak-kanak lelaki. Okey? Semua ada.
maka afdal aturannya ialah imam di depan, belakang lelaki dewasa, belakang lelaki dewasa kanak-kanak laki-laki yang belum balik, belakang kanak laki-laki kaum perempuan termasuk kanak-kanak perempuan. Okey, aturannya begitu. Tetapi jika kanak-kanak laki-laki datang masuk dalam saf, dia datang awal, yang orang tuanya datang kemudian, maka tidaklah ditarik kanak-kanak itu ke belakang, kerana dia berhak atas dia kedatangan awalnya dalam saf paling hadapan. Faham lagi? Nah, maksud kanak-kanak itu yang memayyiz, belum baligh. Adapun yang tidak memayyiz itu tidak boleh diletakkan dalam saf. Faham lagi? Budak cek umur 2 bulan, umur 3 tahun tak tahu benda. Faham? Itu tidak masuk dalam barisan. Saf lah barisan, tak apa molek ingat bunyi. Masuk dalam saf. Faham lagi? Nampak tak? Kanak-kanak yang sudah memayyiz tetapi belum baligh. Okey? Soalan seterusnya. Sikit lagi. Siapa nak tanya lisan, bersedia. Kita nak pergi tengok final. Boleh tak kita nak jamak kosong? Bagaimana itu? Tak dapat hadiah macam-macam dari kerajaan, belum masuk jadi juara lagi, baru masuk final. Macam-macam pula. Ada hadiah pula. Hadiah mana nak bagi? Ada kerajaan bagi hadiah? Ada. Ada? Ada. Tak ada, tak apalah. Tak usahlah beri hadiah, gaji dia besar dah. Duit rakyat Terengganu ni beri kepada orang susah. Faham lagi? Ramai orang susah di Besuk, di Ulu Besuk, di Setiu, di Ulu Kemamang, di Ulu Kuala Berang. Ramai orang susah. Faham? Kita bukan orang senang. Tak usah nak joli-joli yang sokang-sokang ni. Kita ni sebagai satu jamaah Islam yang tujuan kita mendapatkan kuasa untuk menegakkan Islam dalam negara. Hak sokang-sokang tu hanya sekadar mainan saja. Bukan kita nak larang. Tapi jangan sampai ke atas. Kerana poin kita Islamic content. Maka Islamic content antaranya ialah melihat kesusahan rakyat. Rumah mereka pecah, tangga patah, tak ada lagi kemudahan pai air. Faham lagi? Hak itu kita dulukan. Lepas tu kalau kita nak pergi tengok bola, boleh jamak. Selagi bukan benda itu maksiat, boleh jamak. Kalau memang permainan itu maksiat, tak boleh jamak. Kerana jamak-jamak ini rukhsah keringanan agama. Kaedah kita ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Keringanan-keringanan agama seperti jamak solat tidak diberikan kepada perjalanan-perjalanan maksiat. Faham? Soalan yang terakhir. Saya telah 8 tahun bernikah dan suami saya ada masalah pelik. Parok kat ni. Dia malu untuk melakukan hubungan kelamin. Adakah boleh saya bersabar atau minta berpisah? Gitulah lebih kurang. Gini. Isteri mempunyai hak untuk disetubuhi. Faham lagi? Jika dia reda suaminya orang yang tidak dapat bersetubuh, maka hukumnya harus. Faham lagi? Tapi jika isterinya tidak reda, maka dia hendaklah menyuruh suami, dia hendaklah membuat laporan kepada mahkamah syariah. Contohnya dalam bab aib suami. Antara aib suami, dia ada dalam bab nikah, dia ada aib. Aib yang boleh menyebabkan perempuan atau laki-laki memilih membatalkan perkahwinan. Perempuan pun ada aib, ada perempuan saja aib, ada aib itu laki-laki saja, ada aib itu berkongsi. Aib yang berkongsi ini macam gila. Sebelum nikah dia tahu gila, lepas nikah lah gila. Bila laki-laki masuk dalam bilik pengantin, perempuan gulung dalam kapek. Gulung dalam kapek masuk bawah katil. Ingat ke gurah tak? Gila babi tu. Jadi kabur ke mak dia, kita tak kabur, memang gila lama dah. Ingat ke awang tahu, boleh batal nikah. Okey? Contoh. Begitu juga jika suami gila. Gila maksudnya gila tak boleh kira cara ni lah. Bukan gila kat ramai ni, macam gila comel ni gila kat ni. Gila mutu, gila wai suku, gila rezek, gila bertitik, gila ngai.
Tu gila tu tak masuk tu. Gila hok nu, tak boleh kira cara. Faham? Kalau perempuan je dipanggil rotok. Rotok ni kalau dia kahwin dia tak tahu isterinya rotok. Lepas nikah rotok rupanya. Maka dia boleh pilih untuk bersabar, terimalah seadanya ataupun pergi report mahkamah syariah, batalkan nikah. Rotok tu benda. Rotok tu dalam farak dia ada tulang gitu. Faham? Jadi jeng bila jimok bahan di bedek mo. Faham lagi? Rabak rezek. Faham lagi kata ngong rego belok terus tiang kata rendah rezek. Faham? Nyanyi ke suami? Maka boleh pilih ya. Faham lagi? Jadi tak boleh nak khabak dah. Kalau le ni mungkin boleh kerak tulang ke kerana wallahu alam. Itu dalam kitab-kitab lama dah. Kalau laki-laki dia ada dua aib yang isteri boleh tukar. Syaratnya belum tahu sebelum nikah. Kan? Dua aib. Yang pertama dia panggil unnah. Ni yang soal. Unnah ni maknanya isteri suami dia ada pistol. Tapi tak boleh menembak. Peluru ada. Faham lagi? Faham tak boleh menembak? Faham lah. Pistol ada. .38. Tapi tak boleh bedil. Faham lagi? Orang panggil mati apa? Mati pucuk. Okey? Unnah dia panggil. Unnah. Bila unnah, okey, mu nak sabar ke terima seadanya ataupun mu nak report ke mahkamah syariah? Saya tak boleh sabar sebab saya kahwin, saya nak ni. Faham tak? Tiba-tiba tak boleh. Faham? Jeng saya kata bini dia. Faham? Report mahkamah syariah. Tak salah, tak berdosa. Faham? Jangan reka, biar betul. Okey? Mahkamah syariah akan panggil suami. Dan dipanggil doktor untuk sahkan. Faham? Jika sah unnah mati pucuk, maka disuruh berubat tempoh setahun. Faham? Setelah setahun dari tarikh disuruh berubat oleh qadi mahkamah syariah, suami masih unnah, maka dipanggil isteri, minta buat meneruskan pembatalan nikah atau bersabar. Kalau bersabar kekal dengan suaminya sampai bila-bila. Kalau mengambil keputusan membatalkan nikah, qadi akan batalkan nikah kerana isteri tak boleh, tak ada hak menceraikan suami. Faham lagi? Itu mudah-mudah hukum dia. Tapi jika dalam masa setahun itu dia berjaya jimak sekurang-kurangnya sekali isterinya, maka tidak lagi berhak untuk membatalkan nikah. Faham? Itu hukum kita dah belajar dah tahu. Faham? Dah belajar dah tahu. Itu dipanggil unnah. Yang kedua dipanggil maqta'. Maqta' ini kemaluan terputus. Masuk dalam pukat ciru kok anda lah. Lagi tarik itu pukat tarik, putus dua. Panggil maqtu'un, terpotong. Jadi pengantin perempuan sebelum kahwin tak tahu. Tengok body six pack. Akak weight mau, rupa maqta'. Lagi. Jadi kadang banyak sebab aksiden motor masuk dalam spoket kau anda lah. Ataupun bila masuk dalam mesej kepuk. Tengok ini bubuh kepuk. Masuk. Faham lagi. Tengok putus dua. Awak gua ni. Jadi bila maqta' direport kepada qadi suruh hospital sahkan, putus, maka dipilih batal nikah serta merta, tak ada berubat dah. Kerana unnah dia boleh berubat. Nabi kata semua penyakit ada obat, malaikat mati. Tapi kalau maqta' ini bukan penyakit, itu aksiden lah. Baik. Jadi bila isteri memilih untuk melaporkan kepada qadi kerana suami tidak mampu melakukan persetubuhan, isteri ini tidak berdosa. Kerana dia berhak mendapat haknya dalam perkahwinan. Okey? Soalan lisan, ya. Batu? Batu? Saya tak boleh bayar nafkah awak nak nikah saya. Lepas tu lepas nikah tu suami tu tak boleh bayar sungguh. Jadi terpaksa nikah dia. Suami isteri boleh minta fasakh. Dia gini. Dia kena report, dia masalah itu bukan aib nafkah makan minum ni. Dia kena report kepada qadi dan qadi mengarahkan suami mencari nafkah. Okey? Itu kaedah dia lain. Dia bukan batalkan nikah. Okey?
Jika suami enggan bekerja dan dia tetap tidak akan beri nafkah, maka barulah dipilih untuk fasahkan nikah, kerana hak nafkah itu hak isteri. Nah, lagi soalan. Apa hukum dekat final ni? Biasa naik bas tepas 2,000, dekat final 45,000. Ikut pengusaha bas menaikkan harga sesuka. Tak apa, sebab kita tengok bola bukan keperluan pun. Boleh kan? Boleh Mana dia naik, tamu naik, bahas lain. Macam harga tiket mahal, dah siapa suruh pergi beli? Faham? Yang tak bolehnya harga tu mahal. Haram. Kerana apa? Menyanyi ke rakyat, orang terpaksa lalu. Tak lalu tak boleh, lalu kena mahal. Jadi zoling kau orang, hukumnya haram. Tak ada PT, minta PT rakyat. Boleh PT buat jalan, boleh jalan, rakyat pula kena bayar. Faham? Jadi kena ke dia umum. Itu tak boleh. Ada pun benda-benda hak laga, apa suruh pergi tengok? Faham lagi? Lagi soalan. Beli daging sekilo. Lepas apa dok tukar? Dia tanya awak beli sini ke mana? Lepas tu dah tengok. Kita beli daging sekilo, dia letak daging sikit. Okey, apa mau ambil? Dah boleh yang ambil apa? Jawab betul lah. Dia apa? Dah timbul. Dah boleh kena gini. Apabila kita dakwa, tak mesti penjual itu membenarkan kita. Sebab tu sebelum kita keluar daripada majlis, kita jangan lagi bayar, kena tengok dulu. Sebab khiyar itu pemilihan untuk membatalkan jual beli dalam majlis. Dan mu'alid di rumah boleh jadi hak orang lain, jadi kamu tipu penjual. Boleh jadi. Faham lagi? Lepas tu khiyar itu, kamu berhak, walaupun sudah bayar duit, kita berhak untuk batalkan balik jual beli selama berada dalam majlis. Mana belum lari lagi. Okey? Lagi soalan. Atas jenazah, atas orang sekali je. Dia tengok boleh 10 ya, pusing pula. Pusing pula 10 ya pula. Nak jeng-jeng itu. Lagi soalan. Ya. Kita sesama pegang tisu masa solat. Dah batal. Pergerakan jangan banyak. Dah jangan pergerakan yang banyak. Gini. Kita nak semayang, kita dah kita sesama. Kita pun letak tisu dalam poket. Okey? Letak dalam poket. Okey. Jadi berair hidung tengah semayang, ambil ya. Mu suka apa? Faham lagi? Jadi tangan kita tak bergerak banyak. Pegang di tangan boleh? Buat tak kepala boleh? Okey, dia tak boleh pergerakan banyak. Itu banyak, batal solat. Okey? Lagi soalan. Tak ada dah? Tak ada dah, alhamdulillah, kepada yang telah memberi sumbangan. InsyaAllah Allah Ta'ala sediakan pahala yang besar untuk para penyumbang di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.